Alhamdulillah, kita setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya sampai ke hari ini Allah masih limpahkan kita dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dan Islam tu sampai kat kita sampai ke hari ini. Dan juga kita bersyukur kerana pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama lah dalam halaqah QC ni. Kita kata macam kalau phone, kalau bateri tu dia ada macam bateri phone tu, dia macam makin lama kalau kita guna makin berkurang bateri dia. Lepas tu kita kena charge balik. Jadi macam tu lah juga iman kita. Okay, iman kita macam ada masa tinggi dia, lepas tu ada masa rendah dia. Jadi kita kata halaqah QC ni lah tempat untuk kita charge balik iman kita tu, macam kita charge bateri tadi. Okay, tu sebagai mukadimah lah. Jadi insyaAllah kita teruskan halaqah QC ada Prof. Haris kan? InsyaAllah. Oh, tu dah pas terus kan? Okay. Jadi insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Kita dengar. Mudah-mudahan tes. Macam start kat sini. Bro, Okay. dan dengar tak? Terus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi insyaallah alhamdulillah jadi lagi kita dapat bertemu lah minggu ni 10:45 kita sekarang. Jadi alhamdulillah syukur pada Allah masih beri kita peluang dapat kita falat maghrib solat isyak ini sampai ke sekarang lah. Mungkin ada dah baca ilmu, ada yang belum. Okay, malam ni kita macam biasa lah. Tapi hari ni seorang je lah. Biasa dua orang dia punya share. Dia dah bagi ni lah seorang. Jadi insyaAllah dia tak boleh kata kalau seorang ni pendek tau. Dia jadi insyaAllah kita tengoklah macam mana malam ni lah. Jadi nak share screen. Nampak ni? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start ni dengan mula-mula sekali lah tajdid niat kita. Jadi tajdid niat ni apa? Jadi setiap kali kita nak mulakan sesuatu ni, kita kena mulakan dengan niat lah. Malu niat. Jadi kadang-kadang benda yang macam kita buat berulang kali ni, contoh kita dah buat QC berulang-ulang kali yang setiap minggu kan.
Jadi kadang mungkin awal-awal tu niat dia lain nak 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 rasa, nak belajar sesuatu, nak dapat sesuatu untuk lebih dekat dengan Allah, nak faham Al-Quran dan sebagainya. Jadi mungkin kadang-kadang tak ada rasa join sebab abang ni malu lah kalau tak keluar. Abang tak nampak nama saya kan. Takut dia jadi lainan ni ada. Jadi tasdiknya ni kita ulang balik niat kita, perbetulkan niat kita lah supaya kita join ni kerana Allah. Macam Bro Alif biasa ulang kenapa abang selalu tak henti-henti chat dengan korang sebab nak bagi korang kefahaman ni lah. Kita dah bincang sebelum ni. Jadi insyaAllah minggu ni kita akan masuk kepada sunatullah. Macam masuk bab baru. Jadi insyaAllah sunatullah. Jadi kita nak tengok apa makna sunatullah kat sini kan. Jadi sunatullah ni dalam bahasa yang mudahnya lah, sunatullah dia bukan macam nampak perkataan sunnah kan. Dia bukan macam hadis Nabi semua tu. Ni sunatullah ni dia adalah secara definisinya lah apa yang ditetapkan oleh Allah kepada sesuatu. Macam ayat skema dia lah, apa yang ditetapkan oleh Allah pada sesuatu. Kita tengok contoh. Contoh yang kita boleh tengok selalulah, tengok alamnya. Matahari sebagai contoh. Matahari tengok bulan. Dua-dua ni dia keluar dan masuk, dia terbit, dia tenggelam. Dia ada masa dia ikut masa dia. Dia tak berebut, aku nak keluar dulu, kau tak payah keluar dulu. Kadang tiba-tiba ada kalau dua-dua keluar sekali tu pun tu bukan asbab berebut lah. Dia sebab Allah nak dia jadi macam tu. Jadi dia ditetapkan oleh Allah untuk benda tu berlaku. Tengok juga orbit. Orbit ni Allah dah tentukan dalam Quran. Kita boleh tengok lah, kita boleh baca yang dia berputar pada paksinya. Satu planet tu berputar pada paksinya. Jadi Allah tentukan dia untuk berputar kat mana yang Allah nak. Kalau dia buat sekali dia boleh jadi dia berlanggar lah dan sebagainya. Sama juga dengan satu lagi contoh, haiwan dan tumbuhan. Jadi haiwan tumbuhan ni biasa paling dekat kita jadikan dua benda ni makanan lah. Ada ulam, ada ayam. Dia kalau tak ada sunatullah ni, Allah tak tetapkan dia macam tu, boleh jadi dia buat mogok lah, tak nak bagi kita makan dia. Buat satu pertubuhan, buat NGO, tak nak bagi kita makan dia. Kalau Allah tak tetapkan dia tu dah memang sebagai makanan kita, kita boleh manfaatkan dia. Bulu-bulu dia pun kita boleh buat benda lain. Jadi dalam ayat yang dekat dalam slide ni, dia punya ni lah dalil dia. Jadi kalau seorang boleh baca dia punya ayat ni. Sikit lah akan nak volunteer pun boleh bagi dapat volunteer dulu lah. Sambil ke kita untuk beralih pada Quran dalam episod 34. Skill dari Rizki.
tak boleh ni pun tahu panjang kan, tak tahu mana nak berhenti ke apa kan. Kalau tengok kat Quran boleh insyaAllah. Ni kalau nak baca dia punya terjemahan pun boleh ke. Ama boleh baca Ama? Jadi kita nomborkan lah. Jadi dan kunci-kunci semua yang gaib daripadanya tidak ada yang mengetahui selain dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Jadi kat sini ayat ni ceritakan Allah tahu semua dan Allah dah tentukan. Allah tahulah semua sebab dia yang tentukan. Jadi kalau bukan dia yang tentukan, takkan dia tahu. Jadi kalau etis dia akan kata benda semua ni berlaku secara semula jadi. Contoh macam teori Darwin, evolution theory kan. Ada makhluk lain jadi makhluk lain berevolusi. Kalau benda tu yang dia kata kisah kita pun ada lagi sampai sekarang kan. Ada lagi Big Bang. Big Bang ni dia nak kata tu, dia orang fikir dia solely based on Big Bang tu, tak ada yang menciptakan, macam nak kata secara semula jadi Big Bang tu berlaku. Jadi itulah etis. Yang kita Allah pun ada dah bagi tahu dalam Quran, tu pun dah belajar yang semuanya berlaku bermulanya dari Allah yang buat semua. Ya, hakikatnya semua yang semua ada sebab, ada akibat, dan semua ni ditakbir bawah kekuasaan Allah. Dan semua ni kaitlah antara satu sama lain. Jadi macam haiwan tadi dengan kita, dengan pokok, berkait juga dengan orbit, dengan bulan, matahari, bulan. Jadi semua sunatullah ni berkait dengan kita lah. Jadi kita tengok satu lagi ni berkaitan secara spesifik dah sikit Jadi kita boleh tengok hubungan manusia dengan sunatullah. Jadi poin satu ni bukan manusia yang tentukan sunatullah. Jadi kita bincangkan tadi Allah yang tentukan sunatullah, tapi Allah bagi kita ilmu untuk kita perhati dan fikir pasal sunatullah. Jadi contoh dia, kita belajar kat sekolah, Newton jumpa graviti sebab apple jatuh atas kepala dia. Jadi hakikatnya Newton ni dia jumpa je benda, kita menjumpai je benda tu, kita bukan create benda tu kan. Contoh macam takat didih 100 degrees, takat didih air 100 degree Celsius. Jadi hakikatnya masa kita jumpa, kita tahu benda tu 100 degree tu bukan kita yang cipta. Dia adalah sunatullah. Allah dah tetapkan graviti tu ada, takat didih pada air tu 100. Jadi bukan kita cipta, kita jumpa je. Jadi balik kepada point, jadi Allah bagi kita ilmu ni untuk perhati, untuk fikir, supaya kita dapat faham undang-undang yang Allah tetapkan. Undang-undang Allah ni sunatullah lah. Jadi nampak nak kata berkaitan antara manusia dan sunatullah ni lah secara langsung. Jadi macam kita nak apa yang kita belajar apa semua tu basically kebanyakannya untuk bio, chemistry, fizik tu, teori-teori tu yang kita jumpa, bukan yang manusia buat.
kata Allah dah tetapkan semua tu. Nak kata lemahnya kita ni dan kita perlukan kekuasaan Allah. Jadi dalam sunnatullah ni secara umumnya ilmu pasal sunnatullah ni kita boleh bahagikan kepada dua, dan dua perkara ni biasa kita nampak kita tahu dalam masa sekolah menengah ke biasa masa sekolah menengah kita nampak ketara sikit. Pernah dengar dua ni, sains tulen dengan sains sosial. Jadi biasa kalau kat sekolah biasa ada jabatan, dia ada jabatan sains tulen, sains tulen biasa tak ada jabatan, dia pecahkan. Tapi biasa ada sains sosial lah. Sains sosial tu dia ada jabatan dia sendiri. Sebab sains tulen ni dia bukan tak ada, dia pecahkan lagi. Jadi apa beza sains tulen dengan sains sosial? Ni nak tanya korang lah. Saja-saja nak ada interaksi sikit. Apa tahu beza dua tu? Pure sains dengan social. Dia ada? Betul. Beza sains tulen dan sains sosial. Biasa subjek ke kat sekolah dulu lah. Sekolah sains tulen ni gila. Sains tulen ni biasa yang sains yang kita biasa belajar lah. Biologi, chemistry, fizik, matematik. Sains sosial ni sejarah, pendidikan Islam, bawah sains sosial. Dia nak tahu apa beza dia. Kalau ada nak kongsikan lah. Boleh sama-sama kongsi apa pendapat. Jangan malu, share je. Kalau ada rasa nak share, beritahu je. Kesian Mul Faris ditanya tak ada orang jawab. Kalau kita sama-sama kan cuba untuk dua hala, insyaAllah. Pilih hala. Kita tahu sains sosial dapat dilihat pada manusia. Okay, sains tulen tak dapat dilihat pada manusia. Tapi biologi ada pada manusia. Chemistry pun ada pada manusia. Tapi tulen kalau belajar, tulen tak apply.
Tulen untuk otak. Tu dah ada point. Dah ada skema. Jadi kita Cuba-cuba je. ah, Yang lain mungkin ada perkongsian sikit. Ada apa? Mungkin masa Faris tengah explain nanti mungkin boleh tambah-tambah sikit. Poin-poin. Tambah kita nanti saya bacakan lah lalang kita ceritakan. Jadi basically sains tulen ni macam saya kata tadi lah, ada biologi, ada chemistry, benda-benda yang dah tetap ni macam mana. Dia benda ni kalau kita dekat mana-mana pun dia tetap sama. Biologi dekat Malaysia kita belajar macam ni, dekat UK kita belajar gitu, dekat mana lagi, dekat Rwanda, Afrika tu sama je. Kat Jepun pun benda sama je, math pun sama je. Sebab dia dah tetap, dia ada buku teks dia, dah ada paper dia. Kalau ada keluar paper baru, research baru pun yang guna benda sama. Jadi dia bersifat tak berbeza dengan sosial ni. Sosial ni dia ikut school of thought. School of thought Melayu apa? Jenis pemikiran lah. Sekolah pemikiran lah. Sekolah pemikiran ni macam banyak pandangan. Biasa kita dengan school of thought ni mazhab-mazhab kan. Jadi ni pandangan lain. Kenapa ada pandangan-pandangan lain ni? Sebab dia bermula dengan hati. Jadi aku contoh je, kenapa saya kata sosial tu bermula dengan hati. Jadi contoh sosial ni macam psikologi. Psikologi ni dia berkaitan dengan hati lah. Tu macam obvious sangat. Contoh lain tak faham pula kalau contoh lain macam politics. Jadi dalam politics ni dia ada banyak kita panggil bukan isma pertubuhan dah. Isma ni contoh kita ada komunism, di cara pemerintahan kita ada yang satu yang berpandangan kena ada satu pemerintah, ada yang fikir kena ada monarki lebih baik, ada fikir sosialisme lebih baik. Jadi tu sosial lah. Jadi banyak-banyak mazhab sebab dia ikut school of thought. Jadi authoritarianism, satu parti saja, macam China authoritarianism. Russia pun sama juga. Dia punya, nak tahu lebih tu nanti biar. Jadi sains sosial ni satu lagi dia punya cara nak faham dia adalah cara fikir macam mana nak menggunakan apa yang kita dapat dalam sains tulen. Contoh dia daripada sains tulen ni, engineering lah, fizik, apa semua kita dapat buat satu mesin. Itu sains tulen. Tulen dia punya, kita belajar apa semua, result dia dapat satu mesin. Sains sosial ni dia punya dia punya scope dia, job dia adalah macam mana nak gunakan mesin tu. Jadi daripada sains sosial tadi kan kita kata ada banyak school of thought. Jadi kalau school of thought, kalau dia fikir cara guna mesin tu cara baiklah cara guna dia, buruklah cara guna dia. Nampak Jadi kalau salah guna sains sosial ni, yang guna hati ni, dia akan boleh sampai memisahkan antara kalau dalam skop QC ni lah, antara agama dengan kehidupan. Dipanggil sekular. Sekular ni dia memisahkan agama dengan pentadbiran, agama dengan kehidupan. Jadi
Sebab tu sedikit sejarah sebab tu Turki pada awal penubuhan Republik Turki tu bila Kamal Atatürk, Mustafa Kamal tu dia ambil Turki, dia mensekularkan benda tu. Sebab tu sistem daripada khalifah tu dia bertukar jadi demokrasi republik. Demokrasi lah, dia boleh tukar azan jadi Turki sebab dia tak nak nampak keagamaan tu, nak sekular kan. Ya, kalau Arab ni dia kata nampak keagamaan sangat, tudung pun tak boleh pakai, diharamkan Masa Erdogan baru dah ada balik. Jadi tu antara contoh lain LGBT disalahguna sains sosial ni. School of Thought dia kata LGBT ni adalah fitrah dan hak asasi manusia. Padahal Allah kata benda tu satu benda yang patutnya rare lah kan. Sebab Allah dah bagi dah ciptakan kita berpasang-pasangan. Macam mana boleh fitrah kan? Padahal Allah dah tetapkan kalau lelaki dengan perempuan, binatang pun binatang yang betina. Jadi macam mana boleh jadi di hak asasi. Satu lagi contoh macam riba. Jadi ekonomi pun dia ada mazhab-mazhab dia. Dia ada mazhab ekonomi liberal. Ekonomi pun ada liberal lah. Ekonomi yang isolate macam Amerika pernah isolate. Masa Trump buat isolate. Maaf lah kalau term-term ni contoh lah. Tak tahu macam mana nak mungkin pas ni kalau ada bro-bro nak ada example boleh lah. Kalau korang pun ada example boleh lah tulis dan soalan ke apa. Jadi macam mana boleh ada banyak school of thought ni? Macam mana boleh banyak ism ni? Jadi kita tengok tadi ada sains tulen, ada sains sosial. Jadi yang kita nak tekankan sekarang ni sains sosial lah. Sebab sains tulen ni dah tetap. Sains sosial ni yang berubah. Sebab dia ikut mazhab, ikut pemikiran. Jadi soalan dia sekarang kenapa boleh jadi ada banyaknya cara pemikiran ni. Macam mana ada orang kata LGBT boleh, macam mana orang kata riba ni boleh, ada yang sekular ni boleh. Kenapa kena pisahkan agama dengan kehidupan? Kalau campur kita jadi kok jadi benda lain lah. Dia takut lah. Padahal yang masa agama dengan kehidupan tu, agama dengan pentadbiran, agama politik, agama dengan ekonomi tu dah bersatu dulu masa khalifah-khalifah dulu tu. Lama dah, okey je. Jadi apa yang dia kata. Jadi kenapa ada izin-izin seperti ni? Dan saya nak cek laptop. Iklan kejap insyaAllah. Setakat ni korang faham kan? Sains tulen dengan sains sosial. Kalau faham boleh tulis lah faham dekat chat. Sebab tajuk ni macam pening juga sikit. Kalau korang tak faham, beritahu je. Boleh faham. Alhamdulillah. Itu pening
Jadi sebelum ni dan Nyakla terfaham yang lain, sebab tadi Bro Alif kata mungkin ada tak clear, takut. Saya nak tanya kat jadi dah nak habis ni. Jadi soalan dia, kenapa boleh ada banyak isma-isma ni, banyak sekolah ustaz ni. Jadi kita kembali kepada main topik kita lah, iaitu sunnatullah. Jadi tadi kita cerita awal tadi tengok matahari, tengok bulan, tengok siang, tengok malam, tengok haiwan, tengok pokok, semua dah tetap dengan apa yang Allah suruh. Jadi kita pun benda tu sains tu lain lah. Kita belajar astronomi, kita belajar pokok, biologi, semua bagai tu lah. Jadi kita sini nak bagi tahu yang sains sosial dia pun walaupun kita tengok dia tak tetap, tapi dia tetap ada sunnatullah dia. Jadi Allah dah tetapkan juga sains sosial ni. Jadi dia punya analogi dia, contoh kita buat eksperimen. Jadi kalau kita salah ikut prosedur ni dalam eksperimen ni, kita tengok buat macam perjalanan hidup kita lah. Eksperimen satu eksperimen kita buat analogi. Jadi dalam eksperimen ni kita ada prosedur lah, cara-cara dia. Jadi ada banyaklah cara. Kadang-kadang ada certain eksperimen yang kalau letak mana-mana perlu pun dia jadi. Ada yang letak dia punya volume tinggi ke volume rendah. Jadi prosedur ni bermacam-macam lah dalam eksperimen. Jadi kita nak kata setiap orang ni kehidupannya adalah ada satu eksperimen sendiri lah. Pening ke? Dengan kata mudahnya, kita set hidup kita ni sebagai satu eksperimen lah. Jadi kalau kita salah ikut prosedur, tiba-tiba kita salah terletak lebih daripada apa yang patut kan. Jadi gagal eksperimen kita tu. Jadi kita dah lari pada sunnatullah. Mungkin tak dapat tak faham. Jadi dah. Sebab tu lah ni macam. Jadi itulah nak kata yang sosial ni dia kena ada, dia ada ketetapan yang Allah tetapkan pada sains sosial ni, walaupun dia ada banyak school of thought. Jadi bila kita salah school of thought tu, dia akan jadi macam LGBT je lah. Dia rasa benda tu betul. Jadi nak kata kalau kita salah pilih school of thought tu, dia dah jadi lain lah. Tadi salah prosedur, lain lah dia punya result. Ni salah school of thought, lain lah dia punya pengakhiran dia. Jadi kalau kita pilih komunisme, pengakhiran dia lain. Kalau kita pilih macam kehidupan kita pun ada pilihan-pilihan kan. Jadi kalau kita ikut pilihan yang betul, betul lah. Jadi sebab tu Allah putuskan Rasul. Jadi Rasul ni Nabi masa tu Nabi ni diturunkan, diutuskan di Mekah kan. Jadi masa tu soalan lah, jadi Nabi ni diutuskan untuk apa untuk sains tulen ke sains sosial? Kedua-dua.
Alam. Jadi dekat Mekah ni kedua Jadi dekat Mekah ni tengoklah kalau ingat lagi lah cerita-cerita yang diceritakan lah, sirah yang kita pernah belajar ataupun ada yang baca lah. Pada masa tu Semenanjung Tanah Arab ni dikepung lah. Dia ada di tengah-tengah dua kuasa besar, kuasa Rom dan kuasa Parsi. Masa tu kuasa Rom ni bukan kita belajar Arab Jahiliah ni duduk menyembah berhala je, tu buat benda-benda jahiliah masa tu. Tapi kita kena ingat masa tu dia duduk tengah-tengah Rom dengan Parsi. Parsi ni dia dah ada budaya, dia dah ada istana-istana besar. Rom ni pun dia ada ahli falsafah Socrates dan sebagainya. Jadi keilmuan pun dah ada, sains pun masa tu dah ada. Dan masa tu bukan zaman gelap belum lagi, tak sampai ke zaman gelap. Di zaman kegemilangan dia orang. Jadi zaman keilmuan. Jadi yang dekat Greek tu adalah yang geng-geng Math, ada geng falsafah wadah yang mencari, ada yang geng astronomi juga. Jadi nak kata dia dah dikelilingi oleh orang-orang yang ada sains tulen, ada sains sosial. Jadi Nabi ni Allah hantar untuk apa dekat Quraisy, dekat Tanah Haram. Kenapa ada kat situ? Jadi kalau nak kata sains tulen, kan tadi kita kata sains tulen ni dia tetap kat mana-mana pun dia tetap. Jadi kalau Nabi ni Allah hantar untuk ajar sains tulen yang selama ni dah 1+1 2 kan, Allah tak hantarlah Nabi untuk tiba 1+1 3 sebab sunatullah dia dah memang 2. Jadi apa yang Nabi nak ajar ni benda yang bukanlah baru, cuma dia dah dilupakan adalah akidah itu, sains sosial daripada hati. Kalau dia nak ajar sains tulen, orang Arab dah pandai berniaga, dah sampai ke Syam, dah sampai ke Parsi, dah berniaga jauh dah. Ajar sains tulen buat apa lagi dah pandai ada riba bagai lagi. Jadi Nabi datang ni, Allah utuskan Nabi ni untuk betulkan hati orang sains sosial. Jadi kata agama ni dia sebagai, tadi kita kata sains sosial ni adalah cara guna sains tulen. Jadi agama ni tadi adalah, akidah tadi adalah sains sosial. Jadi dia menjadikan seseorang tu tahu macam mana nak guna sains tulen yang Quraisy ada pada masa tu. Jadi tadi kita kata, tadi Quraisy dah pandai berniaga, Quraisy dah pandai bersyair. Jadi dengan adanya sains sosial yang Nabi bawa ni, agama yang Nabi bawa ni, daripada satu agama wahyu yang Allah turunkan ni, semua tu boleh berubah. Jadi jawapan pada soalan tadi, adakah Allah Nabi turunkan Nabi diturunkan untuk apa? Sains sosial ke sains tulen? Jawapan dia sains sosial lah. Sebab sains tulen dia dah ada kat situ, dah dikelilingi oleh sains sosial. Jadi dikelilingi oleh sains tulen. Jadi dengan sains sosial ni lah dia boleh merubah cara guna sains tulen. Sebab dia cara guna, bukan kita ubah benda yang dah tak. Dengan kata lain, boleh jadi juga dia adalah sosial ni digunakan alat daripada sains tulen tu, alat yang ada daripada sains tulen tu berniaga apa semua untuk sampai
matlamat yang betul lah. Sampai matlamat yang betul. Sebab kalau sains sosial guna sains tulen dengan cara yang salah lah dia punya matlamat. Dia Allah Ta'ala Adam dia ikut pada saya kali ni balik pada Adnan. Soalan ni Ya saya. Okey. Jadi alhamdulillah jazakallahu khairan katsira kepada Bro Faris tentang pengisian dia yang bertajuk Sunnatullah. Jadi okey, jadi sebagai kesimpulan dan kan daripada pengisian Bro Faris tadi, okey, mula cerita pasal apa? Pasal makna Sunnatullah kan. Sunnatullah ni maksudnya sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk sesuatu tu untuk berlaku. Jadi tu cerita pula pasal tentang Sunnatullah sikit, pasal macam bukan manusia yang ditentukan. Lepas tu jadi Allah bagi kita ilmu untuk kita perhatikan dan berfikir. Lepas tu semua ni untuk faham semua undang-undang Allah. Dan juga sebelum kita habis, kita cerita pasal sains tulen dan sains sosial. Apa dia sains tulen, apa dia sains sosial. Lepas tu kita lebih bercerita pasal tentang turunnya Nabi tu untuk membetulkan akhlak manusia lah, iaitu sains sosial lah. InsyaAllah rasanya kita ada apa-apa soalan ke tentang kita punya halaqah QC malam ni? Ke ada apa-apa yang nak tambah ke? terus kalau ada soalan, kalau pening ke tak? Mungkin ada mana-mana bahagian yang kurang jelas. Okay. Kalau faham boleh komen faham. Sebab macam senyap sangat je. Masih ada semua. Okay. Rasanya macam tak ada soalan kan? Tak ada soalan kan? Okay, kalau kita tak ada soalan, kalau tak ada apa-apa dah, InsyaAllah kita boleh tutup lah kot kita punya halaqah QC kita pada malam ni. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, jazakallah sebab dapat hadir pada malam ni. InsyaAllah Alhamdulillah. So sama-sama balik Saman. Sama-sama Syamil.
Sama-sama Daniel. Sami masih ada ke? Rizki. Sami? Ya. Oh, Sami Masih ada ke tu? Ada persoalan nak tanya? Kena berborak sikit Sami. Barak-barak pun boleh insyaAllah. Recording tak tu lagi. Terus tak recording.